Singai-singai banyak. Hak demo berapa tak tahulah. Hak cetak ke baru. Tapi matan la saghirata idza qabalaka adlu. Wala kabirata idza wajahaka fadlu. Situ. Ya. 37. Hak kitab yang pasal baru. Cetak ke baru. 37. Jadi hak cetak ke baru tak sapakai lah bapa nak ustaz. Itu dia. Hak bapa 47 dah. 48 dah. Ayat kita umur tu sekira lebih lagi bertahun. Ayat kita 48 ni angka kita. Angka umur ziyadatun ala isnin wa sab'ina aman. Ada kata ziyadah ala isnin wa sab'ina am. Walakin razaqanillah as-sihhata wal afiyah. Wahabani al-an fi aunillah fi afiyatillah alhamdulillah. Lama tak kerja Arab tu kehel kerja Arab kata. Dunia. Kecik sore gula tak ada. Jadi Sayyidina Umar bin Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang di atas dua bahu Abdullah. Nabi kita bertekad, Nabi kita pegang di atas dua bahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi kita tekan begitu. Rupa kasih sayang Nabi pada sahabat. Nabi tekan atas dua bahu Abdullah. Tekan atas dua bahu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sabda suat kok ini hadis sahih, riwayat daripada Sahih Al-Tirmizi. Sahih Tirmizi kata hasanun sahih, hadis hasan lagi sahih. Ini buat mukadimah kita mengaji. Doakanlah semua hadirin hadirat supaya kita semua dianugerah Allah selamat wal afiat, sihat, dan wasiatkan beri anugerah sihat pada bapa kita, bapa, supaya kita dapat lagi dianugerah Allah sihat dan panjangkan umur. Boleh lagi kita mengkhidmatkan ilmu sekadar yang ada, sekadar yang termampu. Hak tua tak saya kira lah, tua umur semakin tua. Tapi minta sihat. Sudah. Ni tengok hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengambil. Nabi kita mengambil makna Nabi kita pegang. Ambil, Nabi kita pegang. Bimang kibaya, dengan dua bahuku, kata Abdullah. Nabi mengambil makna memegang dua bahu. Makna ambil makna Nabi kita pegang dua bahu Abdullah. Jadi kalau kita ngaji kaedah ilmu hadis, dia panggil hadis musalsal. Hadis musalsalun.
Hadis musalsal ni, hadis musalsal, hadis kul ala ma wasbin ata. Ini kaedah. Mana-mana hadis yang Nabi bercakap ataupun dia berkata-kata ataupun dia buat serta dia lakukan bersama dengan cakapan dia tu, bersama dengan perbuatan dia, dia pegang. Makna dia berkata-kata serta dia tunjuk suatu perbuatan. Contoh sini Nabi kita nak baca hadis ni pada Abdullah, dia pegang dua bahu Abdullah. Jadi bila hadis berserta dengan perbuatan, kata serta buat suatu kelakuan kepada sahabat, maka disebut nama hadis musalsal. Dalam kaedah ilmu mustalah, hadis musalsal namanya. Kul alama wasbin ata, sama ada dengan rupa pegang tangan meletak ataupun dengan kelakuan cara Nabi tu dia buat perbuatan ke, atau dengan kelakuan PA dia ke, senyum ke. Ini semua musalsal berlaku dia panggil. Ada kala Nabi kita bercakap dengan sahabat, dalam cakap Nabi kita senyum, maka sahabat semasa nak royak pula hadis ni pada orang lain, dia royak serta juga dengan melakukan senyuman ikut dengan Nabi kita buat. Itu dia. Nabi berkata, apa Nabi kata pada sahabat? Nak royak kita ngaji saat ni mafhum daripada mula kita start baca kitab saat ni, la saghirata idza qabalaka adluh. Jangan kamu pandai kecil dosa ni. Bila Tuhan hadap padamu sifat adil dia, jangan kamu senang hati dengan berdosa. Jangan kamu duk sedak dengan salah. Jangan kamu berasa main-main dengan berdosa. Jika Tuhan ambil salah dengan sifat adil dia, dia akan hukum atasmu. Gitu maksudnya. Bermakna jangan kita pandai kecil terhadap kesalahan. Tidak ada kecil dosa kalau Tuhan ambil salah ke? Gitu. Kalau dah Tuhan nak ambil salah, walau dosa kecil pun Allah Ta'ala hukum juga. Kalau Tuhan nak maaf, besar mana pun dia maaf. Sebab ada sifat Allah Ta'ala, sifat ke-19, sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Kalau Tuhan nak maafkan, dosa besar pun dikirakan kecil. Tapi kalau Tuhan nak ambil salah, dosa kecil pun dikira besar. Jangan main-main. Jadi mafhumnya, jangan buat senang dengan dosa, jangan buat sedak dengan salah, jangan berasa ringan dengan kesalahan, jangan buat main-main. Jangan buat lupa. Jangan buat lupa. Kita buat lupa, tak ingat dah buat masa lama. Tuhan tak lupa, Allah Ta'ala tak lupa, kita yang lupa. Itu dia. Ingatlah kita mengaji, ingat baik-baik. Kita mengaji, kita ingatkan faedah besar ilmu yang telah ditunjukkan oleh alim ulama kepada kita daripada Allah, daripada Rasulullah, daripada ulama, ijma'ul ulama. Tujuan supaya nak bawa kita, nolong kita ke arah kebaikan dunia dan akhirat. Oleh itu kita peganglah sungguh-sungguh akan agama Allah. Ingat betul, yakin sebenar kepada Allah. Ingat benar, yakin betul-betul kepada pesanan Rasulullah. Amalkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat main-main, jangan kita pandai lekan dengan dosa. Kita tak tahu bila masa kita akan balik.
Kita tak tahu bila masa Allah akan panggil kita kembali. Jangan kita duduk sedak dengan keadaan kita segar. Jangan kita berasa tertipu daya dengan doktor kata kamu tidak ada apa-apa pun masalah. Tidak ada problem kata doktor. Jangan anggap kita rasa senang. Jangan kita tertipu. Dengan kita berasa gitu. Senang. Tak apa. Dosa buat kita tak fikir. Sebab kita segar, kita muda. Kita tahu mana kita satu hari, esok ke malam kita mati. Itu dia. Jangan duk kaya lah. Jangan duduk orang panggil duk gila dengan harta lah. Jangan duk gila dengan dunia lah. Dunia kita tinggal belakang. Kita tinggal belakang. Nabi pegang bahu Abdullah. Faqala, maka berkatanya Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu, makna kata kamu kena ingatmu dalam masa duduk sini, dalam dunia ni, ka'annaka gharibun, seolah-olah kamu orang yang dagang saja. Orang dagang. Dagang-dagang ni enggak buti satu kampung. Jual-jual beli untuk cari rezeki. Misalnya orang dagang kan? Dagang-dagang ni makna orang berdagang. Sifat orang berdagang tentulah akan berjalan cari rezeki. Tetapi hatinya tetap habis barangan yang dijual akan kembali kepada kampung halaman yang asal. Kita orang berdagang, cari makan, berimpung tempat cari makan. Satu masa di sini, masa lain sana, berjalan-jalan. Akhirnya kita akan hati sentiasa mau tetap ingat nak kembali pada rumah tangga kampung halaman kita. Nak royaknya orang berdagang, orang yang dalam keadaan bergerak mencari rezeki, sedangkan hati tidak menguasai, mau duduk pada tempat yang diberhenti, bahkan mau kembali tempat asal, yakni akhirat. Kalau kita kampung, kalau kita berdagang, kita kembali ke tempat asal kita. Itu dia. Dagang-dagang, tak orang menega lah cari makan dah ke. Berhenti satu kampung, jualan, berjual, berpindah kampung lain pula berjual. Sesuatu akhir habis barangan, hati sentiasa mau bila habis barang balik ke rumah, balik kepada tempat halaman. Au abiru sabilin, ataupun kamu jadikanlah semasa hidup di sini, ingatlah, perasankanlah kamu hidup di sini ibarat orang yang lalu jalan saja. Au abiru sabilin, orang yang melalui jalan. Orang lalu jalan, tetaplah dia akan berhenti sampai pada kampung, sampai ke rumah. Yakni kita dalam dunia ni ibarat berjalan, ibarat melalui jalan. Berhenti sementara mencari bekal, berteduh sebentar sementara untuk berehat. Lepas itu kita akan sambung berjalan sehingga berhenti sampai kepada negeri kita akhirat. Ingatlah kita ingat sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan kita senang hati dengan hidup sini ni. Ini dunia menipu kita lah. Kita dunia kena tipu lah kita. Senang, berasa sedap, berasa ralik. Jangan. Allah Ta'ala telah mengingati kita. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu,
telah meleka kamu oleh kerana memperbanyakkan harta, oleh banyak pitih nak harta sakal, nak ipungkan harta yang banyak, sampai kamu leka dengan duduk ipung nak banyak, berhenti hatta zurtumul maqabir, hingga sapalah kamu kepada kubur. Usung ke kubur, berhenti duk ipung harta, berhenti dengan galik. Bila berhenti? Bila diusung kepada kubur. Dan kau tidak nak amal tu, dan kau tidak nak ibadat tu, hati leka dengan dunia, hati leka dengan cari harta, hati leka dengan mahu kekayaan, duk galik beripung harta banyak, habis-habis gay mari penyakit, mari mau yang kita tak sedar, yang tak kita nyamang, yang kita tak orang panggil tak menyangka kita akan mana ni ke, besok ke, mungkin yang besar, malam ke, siang ke, kita akan kembali kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu menziarahi kubur. Arti ziarah kubur artinya hingga kamu berhenti daripada leka, berhenti daripada lekanya. Bila duk galik dengan harta, siapa kepadamu diusung kepada kubur. Nak amal tak ada, nak banyak pitih, nak banyak harta, duk bila galik, duk bila berhenti kena usung selimut atas keranda, selimut atas lung dengan kain hijau. Biasa kain hijau lah waktu lung tu dah gitu ke. Pada lung, pada kain tu tulis inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada doa-doanya, ada panjang baca situ. Itu dia. Jadi tudung kain hijau, kain tu hijaunya, warna hijau, kain tu kan, goleknya gitu. Itulah yang Nabi kita beringat pada kita. Jangan lupa. Hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun. Kalla, makna kata kalla ni kalimatu rad'in, kata ilmu nahu. Apa kalimatu rad'in? Suatu perkataan, suatu kalimah kalau kita kecek mudah, kalimah jerkah, menjerkah, muhardik. Kalla, jangan begitu. Gitu. Kalla jangan begitu. Sebab tu bila Arab cakap, kita biasa dengar kalimah kalla tu. Orang dia ada kecek sama dia. Kalla. Dia kata gitu. Mana kata kalla? Jangan begitulah. Jangan sampai lupa. Sehingga kena usung kubur. Lupa lala siapa kepada akhirnya diusung kepada lihat-lihat. Barulah khabar. Khabar mana? Mung dalam kubur ni. Gitu. Itu maknanya. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu. Saufa tu kalimah istiqbal pada fi'il, yakni saufa ta'lamun, kamu akan tahu. Jangan begitulah kata Tuhan. Kalla, jangan begitu. Jangan lupa lalai, jangan leka sampai pada kubur. Jangan leka sapa setara tu, jangan. Jangan leka lupa sapa ke setara mana. Setaranya, suknya diusung pada kubur. Jangan sampai ke situ, jangan. Jangan widah sampai ke situ lah. Mana gitu. Kena kabar dulu lagi dah. Dulu mana? Belum sampai kepada diusung ke kubur tu. Dah usung kubur apa lagi dah. Harta sakal duit dalam bank ratus ribu, juta pun tak kira lagi. Dunia. Kereta besar-besar banyak butir. Kereta mewah banyak butir, buat apa lagi?
Oh, naik atas mengusung ya lah. Dia benda. Kalla saufa ta'lamu, jangan begitu, kamu akan tahu. Tahulah kamu, bila kamu tahu? Waktu nyawa kamu dilhalkum. Jadi kalimah kalla saufa ta'lamu pertama tu kamu akan tahu, iaitu ketikanya kamu nazak. Saufa ta'lamu pertama tu kamu ketika nazak, kamu nampak tempat kamu nak balik tu. Tempat kamu akan diam di sana, kamu nampak waktu kamu nazak tu. Tu saufa ta'lamun yang pertama. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan begitu, kamu akan tahu. Ini yang kedua. Kalla saufa ta'lamun, jangan jadi macam lupa lalai begitu. Kamu akan tahu. Saufa ta'lamun kalimah yang kedua ni, kamu akan tahu di waktu kamu berada dalam alam kubur. Pertama tadi waktu kamu nazak, yang kedua waktu kamu dalam alam kubur, kamu akan tahu bagaimana kamu hadapi soal muka nakir, bagaimana kamu menghadapi akan himpitan dua lambung kubur, bagaimana kamu akan dihukum. Ketika kamu orang yang salah akan dihukum. Maka janganlah, ingatlah ya Allah Tuhan kami, janganlah sampai begitu kami ya Allah lupa lalai. Itu hadis sahih daripada riwayat At-Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi radhiyallahu anhu. Rawahul Bukhari, salah hadis riwayat ini, hadis rawahul Bukhari. Hak Tirmizi hak lain, hak Tirmizi hak yang kedua ni. Hak sani hadis sani bimankibayya, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ini hadis riwayat daripada Al-Bukhari, hadis sahih Bukhari. Ada pada yang sahih Muslim, sahih Imam Tirmizi, ada yang kedua. Apa tak baca lagi? Tukar tepat kembali hak kitab tu. Tu saja. Kita mengaji ikam kita pula. Tiada kecil, makna kata tiada kecil dosa. Maksudnya temu belaka tempat ngaji tu, tempat baca jumpa belaka dah. Semua jumpa. Maklumlah 2 tahun. Sudah mengenal lebih pada 2 tahun. Tu dia. Jangan lagi budak jangan lepas sini. Budak duk lepas. Kita ngaji ni nak ganggu pula kan. Jangan mari ganggu sini. Tu. Tiada kecil dosa. Mana jangan anggap dosa ni kecil. Jangan berasa perasaan kecil atau main-main dengan dosa. Apabila membetul ataupun menghadap akan dikau oleh Allah tu. Dikau kita hamba ni oleh Allah. Allah Ta'ala menghadapkan dikau oleh, baca oleh celah tu, bubuh oleh celah tu, oleh adilnya Allah. Jadi maksudnya dosa ni jangan kita berasa kecil. Kesalahan yang telah kita lakukan, dosa yang telah kita lakukan, jangan kita menganggap, jangan kita merasa, jangan kita terfikir, mari khoya, dosa gapo, tak ada gapo-gapo pun. Jangan. Kalau Tuhan ambil salah, dosa kecil pun jadi besar lah. Lagu mana dosa kecil? Seperti kita main-main, bercakap benda sia-sia, mata dah lihat benda-benda haram, melihat perempuan-perempuan contohnya,
Kita sengaja melepaskan pandangan nafsu, pandangan menilik pada benda-benda salah. Antara contoh, maka bila dosa yang telah kita lakukan, walaupun kata fiqh dosa kecil, tetapi hati kita dengan Tuhan kena berasa sangat salah. Dengan Allah kena terasa sangatnya kita bersalah dengan Allah. Jangan kita buat mudah-mudah. Jangan kita pandang kecil dengan berdosa tersebut. Kalau Allah Ta'ala nak ambil salah, tidak ada dosa yang kecil. Hak kecil pun kena jadi besar. Kalau Tuhan nak ambil salah, nak hukum atas kita. Kalau dia tak maaf, nasaya kenalah atas kita akan dosanya. Beringat-beringat. Itu dia. Sifat adilnya Allah. Adil ni artinya membalas dan menghukum atas dosa. Itu adil dia panggil. Adilnya Allah, yakni membalas, menghukum atas kita yang telah membuat kesalahan, yang telah kita menderhaka kepada Allah, yang telah kita melaku salah dengan Allah, dengan telah kita langgar larangan Allah. Kecil pun jadi besar. Itu orang panggil hukum Allah terhadap kesalahan kita. Allah Ta'ala hukum itu dengan adilnya. Memang Allah Ta'ala bersifat adil. Kalau dia nak maaf, tak apa. Alhamdulillah. Itulah dia. Mujur, selamat. Tu. Maka sebab itulah kata matan Jawharatut Tauhid dalam kitab matan Usuluddin Jawharah At-Tauhid. Dia kata bagaimana? Wa in yusibna babi mahdil adli wa in yusibna wa yusibna babi mahdil fadli, baca fadli, wa in yusibna babi mahdil fadli. Jika Allah Ta'ala memberi balasan pahala kepada kita, balasan kebajikan pada kita dengan sebab kita buat baik, maka itu dengan kemurahan Allah. Dia memberi balasan baik tu, memberi pahala kepada kebajikan kita tu adalah dengan semata-mata kurnianya dan kemurahannya. Bukanlah kerana amalan kita semata-mata, bukan sebab amalan kita semata-mata, tetapi Tuhan balas kebaikan, kebajikan kerana limpah kurnianya. Sayang dia kasih belas pada kita. Kita buat amal, dia balas kebaikan dengan rahmat dan kurnianya. Bukan amalan kita sendiri yang mendapati pahala tu, tapi mendapati pahala itu balasan daripada kemurahan dan kurnia dia. Kita bersyukur pada Allah yang membalas kebaikan atas pahala kepada kebaikan kita. Maka bila Allah Ta'ala membalas pahala, itu semata-mata fadli, kemurahan dia. Wa ayyu'adzib, lawan dia. Dalam matan Jawharatut Tauhid, wa ayyu'adzib fabi mahdil adli. Baru situ. Wa ayyu'adzib fabi mahdil adli. Jika Allah Ta'ala azabkan kita, bila Allah Ta'ala mengazabkan, itu dengan adilnya, dengan adil dia, bukan kerana dia benci, bukan kerana Allah Ta'ala zalim. Bahkan dia balas kejahatan kita, itu merupa keadilan daripadanya. Buat salah, kena balas, akan hukum, akan dihukum. Itu dia, itu maknanya. Jadi oleh itu, bila kita dihukum oleh Allah, itu dengan kerana semata-mata adil dia lah. Adil dia.
Kalau Tuhan nak maaf pun adalah harus, kerana Allah Ta'ala Maha Pemurah, Allah Ta'ala Maha Pengasih dan penyayang pada hamba-Nya. Tetapi jangan kita orang panggil dengan duduk bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan api, ibarat bermain-main dengan api. Bimbang-bimbang api, tak apalah, kecil, kawan dan besar dia lawan kita. Dan tiada besar dosa tu. Dia tak sebut, kita tambahlah. Dah kita faham dah. Dan tiada besar, mana tak besar dosa. Dosa tak dikirakan besar apabila berhadap akan dikau oleh fadalnya. Baca fadalnya. Apa fadal? Yakni kemurahan dan kurnianya Allah. Bila Allah Ta'ala hadap pada kita dengan kemurahan Dia, dengan kurnia Dia, maka dosa kecil, dosa besar pun dikira kecil kerana Allah Ta'ala-nya memaafkan. Allah Ta'ala memaafkan. Dosa besar pun dikiranya sebagai kecil bila dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala hadap pada kita sifat kemurahan Dia, yakni bila Tuhan kesian belah pada kita, orang yang bersalah pun bila Tuhan kesian belahnya maaf. Bila lah orang yang bersalah memanglah bersalah, tetapi jika Allah Ta'ala mengampuni, memaafkan, Dia mau memaafkan, maka Dia maafkan. Dia memaafkan. Ibarat dosa yang besar sekalipun sebagai jadi kecil bila dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dosa besar? Dosa besar. Tetapi bila Tuhan mari sifat pemaaf, mari datang ke-19 dan memaafkan, maka walau besar pun Allah Ta'ala mengirakan kecil, mudah dimaafkan. Jikalah Allah Ta'ala mahu maaf, jika Dia mahu maaf dengan sebab ada sifat pemurah, sifat kasihan, sifat lemah lembut pada hamba-Nya, sifat karim, sifat yang murah, nescaya kalau hak besar mana pun, kalau Tuhan kasihan belah, Dia maafkan. Itu hak kaedah, itu hak kaedah kita mengaji. Siapa-siapa pun kalau Tuhan maaf, jadi gitulah. Tapi janganlah sampai kita memilih pada buat salah. Dengan dasar Tuhan ni sifat murah, Tuhan ni sifat penyayang. Buat dosa pun kalau besar, dia nak maaf, dia maaf. Jangan buat modal, jangan modal tu lah. Jangan buat modal lagu saat ni. Tak apa, buat tak apa. Jangan buat tak apa gitulah. Saat ni royak kaedah. Itu royaknya sebagai kaedah. Kaedahnya Tuhan lah gitulah. Kalulah Dia nak marah, Dia tak memaaf, kecil pun jadi besar. Kalau Dia nak memaafkan, besar pun ibarat sebagai kecil. Ini kaedah. Tapi jangan kita merasakan tertipu dengan perasaan nafsu. Tuhan Dia sifat pemurah, Tuhan sifat pemaaf. Dosa besar jangan nak bimbang, Dia nak maafkan. Jangan nak bimbang mana? Gitu. Betul tu. Jangan jadi orang panggil tertipu dengan nafsu. Nafsu dia boleh ilmu tu ke? Awak modal kepada nafsu lah. Awak modal kepada hawa nafsu. Tak pelik dah Tuhan nak maaf. Ni buat begitu. Buat tak pelik. Tuhan nak maaf ke tak tahu. Memanglah tu dak bacanya atas kaedah menyebut tentang sifat yang ada pada Allah begitu. Tetapi janganlah kita merasakan dengan bahawa dengan pahaman sebegitu membuka jalan kepada memudahkan pada buat rasa. Jangan buka jalan pada mudah. Jadi kalau kita tertipu dengan nafsu kita, tipu daya oleh syaitan. Syaitan kata, apa Tuhan maaf? Tuhan sebab apa maaf?
dia sifat ke-19, dia sifat pemurah. Jangan ada pelik lah. Lepas tu kat taubat lah. Tu dia. Jangan ditipu oleh iblis. Ada dua sahabat dalam kitab Syarah Arba'in, Majalisus Saniyah, cerita dalam kitab Majalisus Saniyah. Tu syarah bagi hadis Arba'in bernama kitab Majalisu As-Saniyah. Nama kitab tu. Kitab ni adalah musarahkan di atas hadis sahih Nabi, hadis yang sahih arba'ina hadisan, 40 hadis. Ceritanya orang dua beradik. Orang dua ceritanya orang nak kena orang nak tengok syaitan. Nak tengok syaitan. Duk cerita-cerita dengan Tuhan nak tengok syaitan, tengok iblis. Habis-habis Allah Ta'ala buka, jumpalah dia dengan iblis. Bila berjumpa, iblis kata, aku tahu umurmu masih panjang lagi. Mu lama lagi boleh hidup. Aku telah tahu jumlah umur kamu 80 tahun. Sekarang kamu sekarang hanya baru 40 tahun. Jadi bakinya 40 tahun lagi, masih panjang, kata iblis tu. Pasal dia nak temu sangat dengan iblis, boleh jumpa sungguh lah. Mu masih lagi ada baki 40 tahun. Kalau kita 40 tahun dah kamu duduk dengan jadi soleh, kamu duduk dengan buat amal, kamu duduk dengan buat ibadat kuat-kuat, siapa tak si bini, tak si berapa, rugi. Tak si merasai, tak si turut nafsu, tak si buat benda-benda maksiat, rugi kamu. Sebab dunia ni sedap. Dunia ni sedap, indah, molek. Biarlah 40 tahun dah kamu buat amal tu, coba kat sedikit masa rasa kat gatek-gatek kesedapan dunia ni, kamu panjang lagi, lepas taubatlah. Tengoknya main yang teh jerak dia boleh teh jerak. Jadi kawan ni pun terpedaya dengan kecek pek iblis ni, pandai. Iblis pun kalau dia tupai manusia pun manusia pandai kecek juga. Mengat iblis yang kontrol dia. Kontrol dia boleh kat manusia pun pandai kecek lah dia. Dia pandai pusing kau tu kau ni. Asalnya barang yang ditadbir otak kepala oleh iblis. Ni pandai kecek lidah kita pasal molek kecek. Ada kata mari 40 tahun ni lagi baki, kamu buatlah benda-benda maksiat. Lepas tu gak 20 tahun lagi buat maksiat, 20 tahun lagi taubatlah, ke akhir-akhir tu nyodan lah tu. Dan lah tu nyebuh mai-mai beli ni, dia pandai ni licing, tipu daya. Dia pun terfikir, sungguh kalau begitu aku 40 tahun dah tak fikir langsung ke dunia, tak ada lah fikir pada keindahan kesedapan dunia, mahu semata-mata beribadat. Aku tak tahu umurku selama ni, aku tak tahu umurku masih panjang lagi. Tahu sungguh dia ni, dia tak tahu yang tipu dia tu iblis. Tu dia. Iblis ke mana? Bukan tak tahu dah, tapi tak tahu, tak, orang panggil masih percaya lagi pada iblis tu, percaya. Memang dia nak temu iblis dah, temu iblis, tapi ni tipu daya oleh iblis. Masih panjang lagi. Jangan jadi sampai begini. Rasakanlah kesedapan dunia. Lepas tu 20 tahun lagi baki nak mati, taubat, ibadat pula lah. Dia puasa kita buat kejahatan, buat kejahatan. 20 tahun ni untuk buat kejahatan, untuk rasa sedap dunia ni, ikut belakang gapo, hok bahasa nafsu buat belakang, apa ngambak masa. Hak 40 tahun hari tu dengan duduk dengan khusyuk wa tawaduk, ibadat semata-mata. 20 tahun ni kata dia aku nak buat suka-suka semata-mata dengan dunia.
buat belaka. Tak ada siapa lang mana minggu bah mati. Jadi mati dalam maksiat. Dalam ibadat banyak mula. Tu. Karena dia nak berpanjangan sampai mati. Tapi tak jadi berpanjangan oleh kerana sekerak jalan berpusing arah tuju kepada maksiat dan dosa, ditipu oleh iblis. Iblis katalah masih lagi kamu ni panjang, sedangkan tak panjang dah. Tak berapa hari buat dosa mak mati. Tu orang panggil tipu daya tu. Maka kita lagu tu lah. Dosa kecil je. Tengok. Tak terfikir. Tu dia. Habis yakni apabila telah zahirlah sifat yang maha tinggi, yakni apabila telah zahirlah, yakni ni nak tafsir pada kata hak kita mengaji saat ni, penjelasan bagi kata la saghirata idza qabalaka adluh wala kabirata idza wajahaka fadlu. Ni nak tafsir lebih lagi lanjut maksudnya, yakni apabila telah zahirlah sifat yang maha tinggi itu, maka batalah amal daripada segala orang yang mengerjakan amal. Maknanya lagu mana? Maknanya maksudnya lagu mana? Jadi bila Allah Ta'ala apabila telah zahir bagi Allah sifat jalalnya gitu, apabila telah zahirlah sifat Allah yang maha tinggi, sifat jalal, sifat kekerasan Allah. Allah Ta'ala punya jalan, Allah Ta'ala punya jamal. Sifat jalan, sifat kekerasan Allah, sifat keras daripada Allah. Maknanya bila buat dosa kecil pun dia Tuhan nak balas, dia hukum. Kalau pun dosa kecil sekalipun, sebab Allah bersifat dengan sifat kekerasan. Sifat jalan al-muntaqim, pembalas pada kejahatan kita. Muntaqim, membalas, menghukum. Jadi kalau Tuhan zahir sifat jalan dia, dosa kecil pun tidak akan dimaafkan. Itu maknanya gitu. Maka tak kalau Tuhan zahir sifat jalan dia, sifat kekerasan dia, tidak memaafkan kesalahan walaupun sedikit, maka batalah amal. Maka batalah amal. Apa batal amal? Hak kebajikan kita buat pun Tuhan tak buat kira. Reti tak tu? Dia Tuhan nak balas atas kejahatan kita, Tuhan hukum atas kita, balas akan kejahatan kita tu dengan dia seksa. Walaupun amalan kita hak kebajikan ada, Tuhan tak buat kira langsung hak kebajikan ada. Pakai mampu kerah tu. Gitu panggilnya. Jangan main-main. Tu nak ayat tu maksud dia nya. Dia zahir sifat jalalullah, hak bajikan ada banyak mana pun Tuhan tak buat kira. Dia maaf, dia marah. Janganlah kita buat main-main maksudnya. Kalau Tuhan hadap pada kita sifat jalal dia, kekerasan dia, batal amalan kita tu kata dia. Batal-batal ni Allah Ta'ala tawak kira langsung yang telah buat kebajikan banyak mana pun. Dia maaf, dia marah. Itu dia. Itu maksudnya. Jadi faham pada kita, memberi faham kepada kita, ngaji hikam ni kita jangan buat main-main. Itu saja. Jangan buat mudah-mudah dengan dosa ni. Maka batalah amal. Batalah amal daripada segala orang yang mengerjakan amal. Orang yang mengerjakan amal, amalan dia ada banyak mana pun dikirakan
tak jadi pedoh. Orang panggil batal sajalah. Ada pun amal jadi supaya tak ada. Bila jika Allah Ta'ala mahu membalas atas kejahatan kita. Dia maaf tak apa, alhamdulillah lah. Itu makna. Kerana bahawasanya apabila telah zahirlah, kerana bahawasanya apabila telah zahirlah sifat adilnya, sifat adil Allah, kerana bahawasanya apabila telah zahirlah sifat adil Allah, adil Allah, bila nyata sifat adil dia atas orang yang kebencian Allah, orang yang kebencian Allah, jadi di kebencian tu jadi payah. Mudah tiga, atas orang yang kebenciannya Allah, kebenciannya Allah. Mana bila Tuhan benci, Tuhan marah, maka Allah Ta'ala hukum secara adil dia. Salah, maka dihukum salah. Dan dimurkai. Allah Ta'ala murkai. Maka bila Tuhan benci dan dia murkai, maka batalah segala kebajikannya. Kebajikan kita jadi batal. Jadi ada pun supaya tak ada. Mana kata Arab, al-wujudu kal-adami. Ada pun supaya tak ada. Dia marah. Supaya bandingannya begini. Kita tak bayar mana mengoyak pun terada. Supaya dengan kalaulah raja yang besar. Raja, mereka kata raja besar belakang lah, kata raja. Dan dia tak, bila salah orang yang bekerja ataupun rakyat yang berkhidmat pada dia, kalaulah buat benda salah kecil pun, kalau raja tu dianya tidak mau memaafkan, maka orang yang buat salah tu akan dihukumkan walaupun kesalahan kecil. Jika raja tak mau maaf, kalau dia mau maaf, maka besar kesalahan pun dia maaf boleh. Tu dia. Jadi kalau dia tak maaf, hak selama kening, kita kata kecek kapur selama kening dah khidmat pada raja. Raja tak paling hitam sikit abu. Maknanya begitu. Dah dia marah, dah gitu kau. Banding, ambil jalan mudah, ibarat bandingnya. Tu dia. Dan jadilah segala dosa kecil, dan jadilah segala dosa kecil kepada dosa besar. Mana kata dosa kecil pun kena jadi besar. Bila tak dimaafkan oleh Allah, apabila dihukumkan oleh Allah secara adil, segala dosa yang kecil kepada dosa besar. Mana jadi hak segala dosa kecil kepada dosa besar. Artinya dosa kecil jadi besar, seolah-olah besar. Hak kecil tapi jadi besar. Bila tak dimaafkan Allah. Itu maksudnya gitu. Dan apabila telah zahirlah sifat fadalnya, sifat jamal tu. Dan apabila telah zahirlah sifat fadalnya, sifat fadal, sifat kurniaan Allah, ataupun sifat jamal, jamalillah, tajalli sifat jamalullah. Apa jamal? Sifat sifat keindahan Allah, lembut, Allah Ta'ala pemaaf, Allah Ta'ala yang mengesihani. Tu. Zahirlah sifat fadalnya, sifat kurniaan Allah atas orang yang dikasihnya, orang yang dikasihinya, Allah. Makna kata kalau orang yang Tuhan kasih, kalau Tuhan kesia, mudah reti. Kalau Tuhan kesia, maka hapuslah
segala kejahatannya. Kejahatan dia menjadi hapus. Ada dosa pun dimaafkan. Bila dimaaf, berdosa pun semacamlah tidak berdosa. Kerana dimaafkan oleh Allah. Begitulah kita berdosa belaka. Tak ada siapa yang cuci bersih. Kerana kita hamba Allah. Bagaimanapun Allah Ta'ala sifat pemaaf, sifat kesian belas pada hambanya. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang diampuni dosa kami ya Allah. Janganlah kami dengan keadaan mati dalam bawa dosa ni ya Allah. Tu. Dan ada salah-salah juga. Salah-salah juga. Siapa pun mengenal salah sikit banyak. Tapi bagaimanapun kita sangatlah memohon mengendah diri tawaduk pada Allah supaya diampuni Allah ya Tuhan kami. Maka hapuslah segala kejahatannya. Jadi kejahatan yang kita lakukan menjadi hapus, menjadi hilang dengan rahmat dan kurnia-Nya Allah. Dan jadilah segala dosa besar kepada dosa kecil. Dosa besar pun semacam kecil jika dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau salah pun Allah Taala-Nya maaf, maka tak jadi bersalah. Mudah-mudahan begitulah ya Allah Tuhanku. Matikanlah kami ya Allah atau bertaubat kepada-Mu ya Allah. Dan kata Yahya wallahu a'lam. Dan kata Yahya bin Mu'az. Satu lagi kitab Aqidatun Najin. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana? Ada pun situkah? Ya. Tepat berhenti, tepat kita nak mula ngaji pada ada pun muka surat 23. Ikut sebagaimana yang dilaporkan kepada Baba lah. Mungkin situ sungguh tu. Muka surat 22 Aqidatun Najin. Kalau bila daripada bawah row bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 baris ke-8 daripada bawah, ke-8 daripada bawah ke atas. Adapun jikalau ditilik daripada pihak perbuatan Allah, jikalau ditilik daripada pihak perbuatan Allah dan kehendak-Nya, jadi arti segala perbuatan yang terbit daripada hamba adalah daripada kehendak Allah dan perbuatannya. Tu. Jadi makna satu af'al, wahdatul af'al. Makna kata perbuatan yang terbit daripada hamba hakikatnya daripada kehendaknya Allah. Itu nasbah kepada pengajian tauhid kita pula. Pengajian tauhid mengembalikan segala af'al, segala perbuatan ialah perbuatan Tuhan, sebab Allah yang telah menggerak-gerikan, Dia menghendaki. Ni dalam ilmu tauhid kita. Tu.
Adapun dalam hak hukum syariat bagai yang salah maka disandar ataupun kesalahan yang telah kita lakukan itu adalah daripada kita. Baik dan tak baik adalah daripada hamba yang melakukan ini pada syariat supaya Allah Ta'ala nak beri pahala pada kebaikan kita dan Allah Ta'ala hukum berdosa pada kejahatan dia. Itu pada undang-undang syarak, pada segi undang-undang syarak. Sebab kita adalah agama kita Islam ni, agama yang disebut oleh Allah zalikad dinul qayyim, adalah agama yang kukuh lagi teguh melekapi 3 perkara. Pertama ialah syariat, yang kedua ialah pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam itu adalah kembali pada hukum syariat, hukum syarak, hukum halal haram, sembahyang, puasa dan sebagainya lah. Hak yang kedua iman. Iman ini kembali kepada tauhid kita, kepada Allah, kepahaman pengenalan kita kepada sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Yakinkan Allah pada hati kita, tasdikkan Allah, membenarkan Allah dalam hati kita, membenarkan Rasulullah pada hati kita, mempercayai dan meyakini segala perintah Allah dan perintah Rasulullah. Itulah iman, itu iman. Jadi yang kedua melengkapi agama kita ialah iman. Yang ini meyakini dan memahami Allah, mengenali Allah dan mengenali Rasulullah. Yakni sebagaimana dalam iman, dalam ilmu tauhid, al-iman ialah al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil qalbi. Itu iman. Al-iqraru bil lisan, kita mengikrar, yakni kita mengakui dengan lidah kita dengan bahawa tidak ada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah menjadi pesuruh Allah. Maka 2 kalimah inilah kalimah iman. Mentasdikkan Allah, membenarkan Allah dan membenarkan Rasulullah, membenarkan segala hukum hakam Allah, membenarkan segala, menerima dan meyakini, mempercayai segala khabar berita daripada khabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil qalbi. Ikrar dengan lidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa tasdiqu bil qalbi, hati kita tasdik, yakni kita mempercayai dan kita menerima dan meyakini pada segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, dan kita percayai segala khabar berita yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar segala hukumnya, benar segala afalnya, benar segala tutur katanya, dan benar segala berita-berita yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Dalam alam akhirat nanti, khabaran Nabi kita meyakini dan mempercayai. Itulah masuk dalam kata at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, percaya. Yakinkan Allah, yakinkan Rasul. Yang ketiga ihsan, iaitu ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, bahawa kamu mengibadatkan Allah, kamu ikhlas, suci bersih sebagaimana kamu memandang akan Allah Subhanahu wa taala.
Maka sekalian hak perbuatan Allah ni. Maka sekalian perbuatan Allah bila dipandang kepada hakikat terbit daripada Allah, sekalian perbuatan itu baik baginya, bagi Allah. Jadi makna di hakikat hati kitanya berpegang segala perbuatan yang terbit daripada Allah semuanya molek belakalah. Sebab Allah Ta'ala yang bersifat dengan elok, tentulah segala perbuatan Allah juga adalah elok. Perbuatan Tuhan, perbuatan Allah kita dapat lihat, kita dapat pandang, kita dapat reti daripada hak yang lahir daripada perbuatan hamba-hambanya. Perbuatan makhluk, perbuatan hambanya adalah terbit daripada perbuatan Allah pada hakikatnya. Oleh itu segala perbuatan Allah pada hakikatnya daripada Allah. Hak terbit pada hamba adalah kezahiran atau hanya sebagai kenyataan sahaja. Bagaimana apabila kita kembali pada Allah, segala af'al baik dan tak baik adalah hakikatnya baik kerana terbit daripada Allah. Namun situ nak poin kita. Namun jaga undang-undang syariat, jangan langgar undang-undang syariat. Hak dosa pala jangan langgar. Itu bahagian syarat undang-undang. Hak sani ni bahagian hati kita fikir, hati kita rojok kembali pada Allah dalam batin. Allah panggil suhukkan Allah pada af'al. Pada dalaman. Tapi pada luaran wajib tunai perintah Allah dan junjung segala larangan. Jangan kita lakukan apa yang dia perintah kita sempurnakan. Junjung setinggi-tinggi. Ini bahagian hukum syara', hukum syariat. Jangan kita orang panggil jangan jadi apa? Jangan jadi terpusing fikiran, ada terbengong-bengong, jangan terbengong. Karena itu undang-undang. Hak ni bahagian i'tiqad. Itu dia. Semuanya daripada Allah. Dengan dalil firman Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya jangan jangan la yus'alu tu dia panggil la harfu nahi, harah nahi, la nahi ni dengan makna la nafi dengan makna tidak boleh, dengan makna tiada atau tidak boleh. La tu dengan nafi, makna nafi bukan nahi dak. Kalau sini artinya jangan, jadi la nahi. Tetapi yang hak sahih la yus'alu ni la dengan makna nafi, dengan makna tak boleh tanya. Jangan tanya makna tak boleh tanya. Jangan makna kata tiada boleh kamu bertanya, tiada boleh kamu tanya daripada barang yang ia Allah, barang dengan makna perkara, barang dengan makna perkara yang ia Allah berbuat, yang Allah berbuat. Makna kata barang hak Tuhan buat jangan duk tanyalah, tak boleh tanya. Hei Tuhan, apa menjadi aku ni buat salah, lepas tu pula mu nak hukum aku neraka.
Jangan duk tanya. Tak boleh tanya. Ini kerja Allah. Kerja Allah. Yang kita wajib kena jaga. Wajib kitanya mengikut dan patuh kepada perintah Allah. Allah Ta'ala larang kita kena tinggal. Allah Ta'ala perintah kita taat dan patuh. Maka hak Tuhan masuk neraka tu, orang hak Tuhan kandak dah dia masuk neraka, dia azali dah. Dia buat salah dengan Tuhan. Kita buat molek dengan Tuhan, tak masuk neraka. Gitu kan. Kita tak tahu yang diazali Allah, siapa yang akan dihukum Allah dengan neraka, siapa yang akan dihukum oleh Allah dengan syurga. Yang kita tahu, kita wajib menerima dan patuh pada perintahnya. Kita hamba taat dan berkewajipan taat pada Allah. Kesudahan akan datang mengikut apa yang telah kita lakukan. Zahir kita molek, kelik molek. Zahir tak molek, kelik tak molek lah. Tidak ada boleh kita pertikaikan akan perbuatan Allah Ta'ala ni. Tuhan maaf, Tuhan yang menghukum salah masuk neraka. Orang memang buat salah dah lah tu. Allah Ta'ala pula selamatkan daripada api neraka, kemudian dimasukkan ke syurga, adalah dengan orang yang telah Tuhan buat dan molek kelakuan zahirnya dengan taatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta, begitulah doa dengan Allah supaya kita sentiasa menjadi abdi bagi Allah, sentiasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup beriman dan mati dengan beriman, insya-Allah. Jangan duk tanya, hamba Tuhan belaka, bapa kata setengah pun neraka, orang ni pula bersyurga, bapa. Jangan tanya bapa tu, hak Allah kerja dia, hak memang hak Allah. Kita tak tahu hikmat dan rahsianya. Hikmat dan rahsia tak tahu, melainkan Allah. Itunya. Ada satu cerita lah, orang zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa AS. Dia tanya Nabi Musa, ya Rasulullah, kenapa Allah Ta'ala jadikan hamba-hambanya setengah ke neraka, setengah ke syurga, padahal semuanya hamba Allah Ta'ala, semuanya dia belaka yang buat. Orang tanya Nabi Musa. Nabi Musa tak jawab. Tak jawab dengan perkataan, tetapi dia perintah orang yang bertanya tu supaya menanam gandum. Dia kata, mu pergi tanam gandum, kata dia. Kawan ni pun tanam gandum. Bila dah gandum berbuah, akhirnya buah dah masak, lalulah diketam. Buah gandum disimpan pada tempat. Kemudian segala jerami-jeraminya, pokok-pokoknya yang telah diketam menjadi sampah. Jerami itu dibakar. Jerami dibakar. Buah tadi disimpan baik-baik, jerami dibakar. Maka Nabi Musa bertanya orang tu, baik, aku tanya kamu, kenapa ke buah gandum tu kamu simpan baik-baik? Kenapa pula jerami kamu bakar? Jawab, kata dia, pasal buah tu berfaedah pada kami. Yang jerami ni hanya sampah saja, kami bakarlah. Itulah kata dia, Allah pun begitulah juga. Hak Tuhan bersyurga tu, hak terbakar kerja tu, hak kena bakar tu, hak supaya jerami itulah. Sapuh saja je. Tak dapat dah bakar. Lagu tu benar. Jangan jadi sapuh, jangan jadi jerami, kena jadi isi gandum tadi. Simpan baik-baik. Dan lagi dan segala mereka itu. Jadi bila Tuhan larang kita, tak boleh kita tanya akan perbuatan dia. Dan segala mereka itu hamba Allah ni.
dan segala mereka itu yang segala hamba Allah yang ditanyakan segala perbuatan mereka itu. Jadi kita lah hamba Allah yang kena ditanya, yang kena tanya, yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala ke datang. Lagu mana? Jadi kita akan ditanya, maka hak Tuhan jangan kita tanya. Tak boleh kita tanya. Yang kita kena sedia jawapan yang akan disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi firman-Nya Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan berbuat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan akan barang itu perbuatan. Bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan akan perbuatan yang berbuat oleh kamu. Maknanya Allah menjadikan kamu, dan dia juga menjadikan perbuatanmu. Jadi dirimu pun makhluk Allah, perbuatanmu juga pun menjadi makhluk Allah. Jadi dirimu pun dijadikan Allah, perbuatan kamu juga menjadi perbuatan Allah. Tuhan buat belaka. Gitu. Maka asal buku berapa? Tak lama ni. Kata setengah ulama, insya-Allah kita berjumpa semula pada hari Sabtu, insya-Allah depan. Nak baca tak ada waktu asar pun dah masuk. Dekat nak masuk dah. Boleh simpan dah, nak wuduk nak apa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Allahumma fa'ala wa zidna wa Allahumma ja'alni 'abdi, Allahumma ja'alna 'abdi wa ja'alna mu'minin, Allahumma ighfir lana warhamhum kama rabbuna ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل جمعنا وتفرقنا من بعده ولا تجعل اللهم فينا هب لنا مسيئا لمحسننا وهب لنا الكل بوجهك الكريم صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة وسلام على Jas apa ni? Jas tangan.